Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, sesi tanya jawab yang ke-29. Siri yang ke-29 pada pagi Sabtu 4 hari bulan 9 2021 bersamaan dengan 26 Muharram 1443. Soalan yang pertama, adakah sunat membaca ayat 163 surah Al-Baqarah sebelum ayat kursi dalam zikir selepas solat? Para pelajar sekalian, kita kena ingat ayatul kursi bermula di mana? Ayat kursi iaitu ayat yang ke-255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ke akhir, itu ayat kursi. Adapun ayat lain, ayat yang ditanya di sini ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jauh tu jarak tu. Itu ayat 163, ayat kursi 255. Jadi kita kena kata ayat kursi itu bermula 255. Baik, kalau kita nak baca juga, kita kena asingkan lah. Yang ada setengah tempat ni, dia sambung dalam poster ayat kursi itu sekaligus. Jangan bercampur ayat tu. Jadi ayat Quran jangan dicampur. Kalau nak campur, kena tanda. Ini ayat surah Al-Baqarah 163. Kemudian mari ayat ini 255. Dulu kalau kita suruh baca ayat kursi, orang akan mula dengan ayat ni. Sebab dia tak dapat nak bezakan. Jadi kita kena bezakan di antara nak tanya ayat kursi dengan ayat lain tu. Jangan dicampur lah. Mula-mula saya keluar buku zikir lepas solat ni, zikir pagi petang, dia kata pelik buku ni. Tak cukup ayat kursi ni. Kenapa tak mula dengan tadi? Wa ilahukum. Ayat ni terus mula dengan Allahu la ilaha illa. Kata-kata ini ayat kursinya. Habis yang tu ayat lain. Cuma dimasukkan. Biasanya para jemaah sekalian, setakat pengalaman yang anda tengok ni, dia panggil ayatun mutafarriqat li ajli ruqyah. Biasanya orang yang campur ayat-ayat sana sini tu, dia nak buat ruqyah. Tapi kalau kita nak ayat kursi itu bermula ayat 255 saja. Alhamdulillah, saya telah huraikan, tuan-tuan betul tengok dalam YouTube tentang tafsir ayatul kursi. Ada 12 dia punya huraian yang panjang. Tuan-tuan ambil sudah ada dalam YouTube kita, tafsir ayatul kursi sangat mantap. Anda baca satu risalah yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Razak. Baik, soalan yang kedua, macam mana kita nak kira pergerakan dalam solat yang boleh membatalkan solat? Macam mana kita nak kira? Jadi kata para ulama ni, dia kata ittafaqal fuqaha ala butlani salat bil amalil kathir. Ulama ahli fiqh sepakat batalnya solat sekiranya kita buat kerja pergerakan yang banyak, batal. Cuma ikhtalafu, berbeza pandangan ulama yang nak menghadkan setakat mana pergerakan yang dikatakan banyak itu. Maka ulama mazhab Hanafi kata, kalau orang tengok tu dia bergerak nampak macam bukan duduk solat, itu batal lah. Mazhab Syafi'i dengan Hambali al-marji' banyak tak banyak ni balik kepada uruf. Kalau uruf ni maknanya suasana tengok dia ni bergerak banyak ni bukan solat, maka bukan itu. Mana kita nak tengok uruf ni? Payah, sebab pernah Nabi dukung cucu dia dalam solat. Berapa pergerakan. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia kata qala Syafi'iyah ni ulama Syafi'i, dia kata al khatwatanil mutawasitatani wad darbatani wa nahwihima qalil. Setakat 2 langkah, 2 kali bergerak itu sedikit. Tapi wassalatu min zalika, itu dikira yang berturutan itu banyak. Jadi banyak. Sebab tu bila kita nak pergi penuh susah depan contoh, kita 2 langkah, 1, 2, berhenti dulu sekejap.
Satu, dua, berhenti pula. Sama juga kalau kita nak gerak ni, kena 2 kali. 2 kali tak apa lagi. Tarik ni. Sekali. Berhenti. Buat pula. Tak apa. Kalau pergerakannya sedikit, banyak tak apa. Contohnya kita gatal. Dia gigit oleh nyamuk sini, tengah solat. Kita letak tangan sini, gerak. Banyak pun tanya tu. Tapi dikira satu ni yang gerak. Itu dikira. Tapi susah lah. Yang penting bagi kitanya, mengikut pandangan ramai ulama mengatakan, kita tengok kepada pergerakan kita. Kalau orang tengok ni bukan solat dah, ni main ni, batal lah solat dia. Wallahu alam. Sebab itulah pergerakan yang sedikit itu tidak membatalkan solat. Nak hak tadi, kalau mazhab Syafi'i yang paling senang kali. 1, 2, 3 batal. 1, 2, 3 batal. Boleh bergerak 1, 2 kali dikira kurang. Sebab bahasa Arab ni 3 tu jamak. Bila jamak tu mana banyak. Wallahu alam. Jika ada daki, apa-apa benda di celah kuku dalam qadar sedikit, kita pun tak pasti sampai ke tidak air sah ke tidak wuduk. Jawab dianya, kalaulah kita nampak benda ni, celah kuku ni, cat ke, gam ke, apa benda yang boleh menghalang air, maka kita kena buang. Kita kena kikih buang. Tapi kalau setakat nampak hitam gitu je, kan, maka itu masih lagi dalam skop tidak membatalkan. Sebab apa? Para ulama ni dia bimbang takut-takut bawa pada was-was. Tengok celah kuku aku ni, kaki-kaki kau tengok ada hitam-hitam, tak masuk air ni, was-was tu. Jadi kalau was-was, jangan duduk layan dia. Jangan duduk layan. Jadi seeloknya kalau kita takut was-was, tengok di celah kuku kita nampak ada hitam, ada berkarat tu, kutih buanglah, supaya tidak menimbulkan was-was. Tapi kalau setakat yang sedikit je, nak masuk air, tak apa, itu tidak jadi masalah. Soalan yang keempat, viral sekarang ni, dia panggil selawat Jibril. Allahu Akbar. Saya selawat ni banyak dah orang tanya selawat Jibril lah, selawat tu selawat ni. Selawat Jibril ni tuan-tuan tahu ke tidak? Selawat yang paling pendek kali, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu dipanggil selawat Jibril. Siapa dia beriwayat kepada dia, dia reka sendiri. Cuma selawat ini kelebihan dia besar. Tengok dia punya senarai, kelebihan dia, tengok sikit. Kita pun viral sungguh ni. Ramai sekali para pelajar tanda ni, kan? Pagi ke-10, pusingan kedua, bacaan selawat Jibril 500 kali. Pukul 4.30 pagi. Mana ni? YouTube live. Allahu Akbar. Kita kata selawat Jibril ni, dia punya kelebihan dia, setakatnya saya tengok dalam video yang orang bagi ni, dia kata, sangat ajaib dia punya kelebihan. Sangat ajaib. Hari Sabtu kami 500 kali, Jumaat 1000 kali. Jadi kita katakan, minta maaf lah tuan-tuan, selawat yang pelik-pelik gini, yang menetapkan berapa-berapa bilangan yang banyak-banyak ini, tidak mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang duk anjur majlis-majlis yang pelik-pelik pukul 3, pukul 4 pagi tu, bangun tahajud sendirilah. Tak usah duduk join-join dengan grup-grup yang banyak masalah. Banyak masalah. Dia selawat Jibril, selawat ni memang dituntut. Dalam Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Allah sedang perintah dalam Quran, innallaha wa malaikat ya ayyuhallazina amanu sallu. Cuma menetapkan kaifiah, cara-cara, lafaz-lafaz yang sendiri. Kalau lafaz itu tidak menjadi masalah, tak masalah. Tapi kalau lafaz itu boleh membawakan kepada orang panggil melampau hulu dalam memuji Nabi, maka itu dilarang. Nabi sendiri melarang daripada perbuatan tersebut. Jadi lebih baik tuan-tuan dan puan-puan beramal dengan salawat yang sahih dari Nabi SAW, yang saya dah keluarkan poster, kita kata hadiah terbaik. Para sahabat menganggapkan hadiah terbaik. Banyak ni orang tanya tentang selawat, tapi selawat Jibril ni kita respon sikit lah, sebab nampak iklan di Facebook kuat sangat. Jadi tuan-tuan, tak usahlah kita duduk terikut dengan trend yang berlaku sekarang. Soalan nombor 5, suami saya ni baik je tu tak sedap tu, ayat tu je dah. Kena kata baik sangat, baru sedap. Tapi dia berkomunikasi dengan saya guna I you. Tak romantis langsung dia ustaz ni. Tapi dengan orang lain boleh pula dia bahasa abang.
Dia pergi ke makan di restoran contohnya, panggil budak-budak pelayan tu, ini bagi ke abang air, dengan bini bagi ke air, dengan orang lagi bagi abang, macam mana ni ustaz? Saya sangat-sangat terkilan dengan cara, cik abang, ya, kita cubalah berbahasa dengan pasangan tu dengan bahasa-bahasa yang romantis, yang comel-comel panggilan. Nabi SAW sendiri, dia panggil Aisyah, dia tak panggil Aisyah, ya Aish. Aish, maknanya nak panggilan manja. Aish. Mana tu panggil manja. Jadi kita panggil lah nama kita, isteri nama apa. Nama Faridah kita panggil. Panggil dah, kayak comel tu, dah. Tak panggil you apa you. Lepas tu lah, ada setengah orang ni dia bergurau. Dia kata suami dia nama Yahya, bini dia nama Mahani, boleh-boleh anak dia gabung dua tu, jadi Ya Maha. Ada juga macam tu, macam-macam cerita. Tapi panggilan itu sebenarnya, tengok, ini luahan seorang isteri. Banyak lagi isteri lain duduk luar. Jadi suami jangan panggil nama-nama yang pelik-pelik. Tapi sekarang ni zaman kita ini pula, dia panggil Rulu pula dah. Allah, Rulu pula. Jadi kita ni dua-dua masalah. Masalah suami panggil ibu kepada bini. Ibu. Bini pula panggil ayah ke suami. Ini pun melampau juga ni. Yang patutnya abang dengan adik, kan? Ada setengah orang tu, tak sedap lingo juga depan orang. Yang ling, aduh, ni macam-macam dia punya panggilan. Cuma tak tahulah macam-macam. Ittifaq lah. Saudara panggil lah isteri. Kita mesyuarat nak panggil apa kepada, panggil. Tapi jangan panggil ayah dengan panggil ibu. Jangan panggil dua tu. Sebab ada sikit larangan. Panggil ayah, panggil ibu ni. Ada seorang laki-laki panggil kepada isteri dia, ya ukhayyah. Ukhayyah maknanya ukhti. Adik-beradik dia. Maka Nabi tanya, ukhtukah hiya? Adik-beradikmu tu. Fakariha zalika wa naha anhu. Mana cara tu Nabi kita tak suka dengan cara itu. Hadis ni riwayat Abu Daud daripada Abu Tamimah Al-Hujaimi. Cuma ulama hadis kata sanad dia dhaif. Tapi para ulama mengatakan tidak elok suami panggil isteri mama, ibu, apa panggil? Mami. Panggil apa kepada bini mamanya? Bukan makmu. Bini awak panggil yang lah, yang ling apa lagi? Panggil nama pun tak apa. Panggil nama apa isteri dia, panggil nama je lah, tak ada masalah kan. Panggil nama yang orang panggil rengkah-rengkah, yang mudah-mudah. Maka kita cubalah harmonikan suasana bahasa kita dengan pelayan. Yang tak sedapnya dalam soalan ni, dia kata kalau pergi tempat makan ke kedai ke, boleh pula dia bahasa abang dengan budak-budak penjual tu. Tapi dengan saya duk main ayu. Penat juga lagu ni. Macam nak buat ni. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada soalan yang ke-6. Dalam tandas ada air, tapi boleh ke seorang itu guna tisu? Istinja dengan tisu tanpa guna air. Ini masalah kita ni sikit kan. Masalah fiqh kita belajar lama dah. Betul ke tidak? Belajar ilmu fiqh bab istinja ni, saya rasa daripada kecil lagi. Istinja ni dibenarkan dengan batu dan dibenarkan dengan air. Kata di para ulama, yang wajibnya selepas qada hajat, kita kena hilangkan kesan najis itu. Sama ada dengan air, dengan batu. Zaman dulu, zaman kita ini termasuklah tisu tandas yang kerah. Jangan tisu muka yang lembek tu, tak jadi, tu berdenepeng habis, kata orang Kelantan. Berdenepeng habis. Tapi kalau kita guna tisu yang kerah tu, itu dibolehkan. Saya tengok dalam fatwa-fatwa semasa mengatakan semua itu boleh. Kalau tengok dalam fatwa lama mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia kata apa? Al-Imam Syirazi dalam kitab Muhazzab, dia kata fa in arada al-iqtisar ala ahadihima, kita ada air, ada batu, ada alat istinja, termasuklah kertas tadi, tapi kita nak ambil salah satu daripadanya, fal ma'u afdal, guna air lebih afdal. Baik, wa in arada al-iqtisar ala al-hajari jaza,
Mana kalau kita nak ambil atas batu saja boleh. Kecuali najis tu orang panggil terpercik keluar macam orang sakit perut tu berdarah habis sampai ke paha lah, tak boleh. Kalau dia keluar di tempat dia je boleh. Jadi ambil tisu tandas tu, lipat dia, buat 3 bucu, prek kan, dibenar. Kalau 3 kali rasa tak habis lagi, buat 5 kali. Yang pentingnya boleh. Cuma dibenarkan mengikut fiqh, mengikut syariat Islam. Yang kita tak biasa cerita lain. Sebab itulah tuan-tuan, ana setakat yang saya duduk berjalan-jalan ni, ada setengah tempat airport memang tak ada air. Ada air tapi payahlah kita airport ke di hotel ke di kita masuk, tak ada air sudah. Cemar dah seluar aku tak solat dari ni lah. Kita guna tisu. Boleh. Yang tak biasa ni sebab kita daripada kecil lagi duduk perli orang. Geng tu tak pasal berok tu. Puak-puak tak pasal berok. Duduk menyanyi ke orang. Akhir sekali bila sampai peringkat kita nak guna, kita pula rasa ihraj, rasa tak boleh ni. Sebab apa? Sebab duk main perli orang tadilah. Jadi sudah pekohnya mengaji saja tak guna. Baiklah. Kalau kita buat dua-dua itu terbaik. Guna tisu dulu, selesaikan, kemudian basuh dengan air. Itu afdal. Baik, soalan yang ketujuh, apakah hukum percikan air kencing yang tak nampak jelas terkena pada pakaian? Ini dibimbangi tuan-tuan boleh membawa kepada was-was, rasa terpercik. Tapi kalau kita setakat rasa je, kita tengok di seluar tak ada apa pun, bau pun tak ada, kesan pun tak ada. Tapi kalau nampak percikan tu ada, kena basuh. Kena ambil air basuh seluar kita tu. Basuhkan dia. Basuh kat situ lah. Basuh tempat yang kena air kencing tu lah. Tapi kalau tak nampak apa, kita rasa ya macam ada. Maka ulama mengatakan, ulama Syafi'i, saya ambil ulama Syafi'i ya, ulama lain banyak lagi ni. Dia kata la yalzamu, tak perlu dia basuhkan. Tak perlu dia basuh. Dalam kitab Imam Nawawi Al-Minhaj dia kata wa kadza fi qaulin, dalam najis yang tak nampak dengan mata. Dia panggil ma'fu, itu dimaafkan. Ai la yushahadu bil basari liqillati, tak nampak dengan mata kerana terlalu sedikit. Cuma kita rasa macam percikan begitu saja, maka itu dimaafkan. Jangan tuan-tuan sampai peringkat apa? Sampai peringkat was-was. Seluar aku ni kena dah tak solat lah. Kalau nampak tak ada je, guna. Tapi kalau rasa memang ada percikan, basuh kat situ. Kena hati-hatilah, jangan banyak kita buat jadi was-was ni. Inilah punca dia. Duk main, rasa kena. Habis tak solat ni. Kenapa tak solat? Seluar kena air kecil. Dah tukar seluar lain lah. Tak ada. Di RNA sekarang ni sudah tidak disediakan kain. Dulu ada kain kan. Jadi kita kena usahalah kalau mari penyakit was-was ni mari, sediakan kain sebelum musafir. Kata orang sediakan payung sebelum hujan, Abu Anas kata sediakan kain sebelum bermusafir supaya kita boleh solat insya-Allah. Tapi hilangkan was-was. Soalan yang ke-8, kalau wanita yang uzur boleh ke mengajar Quran? Banyak kali dah kita jawab. Kita kata masalah ini majoriti ulama mengatakan haram perempuan haid baca Quran. Dan khilaf lah dalam masalah ini, khilaf ulama. Saya baca dalam fatwa-fatwa ulama semasa, ramai yang mengatakan oleh kerana khilaf, ada ulama kata boleh baca dengan keperluan. Maka kita mengatakan sekiranya wanita ini ustazah, muallimah, kalau dia tak mengajar, 1 kelas, 2 kelas, mungkin seorang dia yang ustazah di sekolah tu, nak tunggu 10 hari lagi, jadi terbiar budak-budak, maka dikatakan boleh dia mengajar. Wallahu alam. Tapi kalau saya nak baca surah Kahfi, tak payah baca. Surah-surah yang panjang-panjang untuk ibadat khususi, kita kata stop dulu. Sebab majoriti ulama menyebut sedemikian. Kalau setakat baca ayatul kursi untuk nak amalan pagi petang untuk tidur ni, insya-Allah dibolehkan kerana tahsin dia panggil untuk vaksin immunity, mengawal kawalan diri daripada diganggu oleh syaitan dan lain-lain. Soalan yang ke-9 tuan-tuan dengar ni, berdoa dan baca doa ayat-ayat tertentu, apakah bezanya? Katanya
siapa kata tahu. Baca doa ada kiraannya, ada fadilatnya. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, apa yang saya faham daripada soalan ini, kita berdoa dengan baca doa sedikit perbezaan. Kalau baca doa, benda yang sudah ada dalam format. Kita baca dalam buku doa. Itu dipanggil baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan. Tapi kalau kita berdoa, mana kita sendiri yang berdoa minta dengan Allah apa yang kita nak. Itu mana berdoa dengan baca doa. Yang terbaiknya berdoa ke baca doa? Jawabnya berdoa. Berdoa maknanya kita minta apa yang kita nak dari lubuk hati kita. Itu lebih baik daripada kita hanya sekadar apa? Sekadar membaca. Baca kadang-kadang makna pun tak tahu. Maka itu baca. Cuma satu lagi yang saya nampak daripada soalan ini, dia panggil doa yang berbentuk zikir. Doa yang dijadikan zikir, maka itu memang ada bilangan dia. Lepas solat Nabi kita ajar 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Sama juga waktu nak tidur, zikir pagi petang, yang ni baca 3 kali, yang ni baca 7 kali contohnya. Maka zikir ataupun kita panggil zikir ataupun doa yang berbentuk al-adad, ada bilangan, maka kita kena pastikan bilangan itu tepat. Tak boleh pahala ke saya kalau tak tepat? Tak boleh pahala ke? Kita kata boleh pahala, tapi janji pulangan itu mesti kena ikut SOP, sebab Nabi kita nak tengok hati kita ni khusyuk ke tidak. Ni tak tahu apa subhanallah, berapa bilangan? Subhanallah, tak tahu berapa. Lah, kita kena biar tepat lah. Bila Nabi sebut bilangan, ada hikmah tersendiri. Sebab itulah bilangan-bilangan di dalam ibadat ni tak boleh kita letak pandai-pandai. Yang tadi, siapa dia baca zikir ni 500 kali, yang ni boleh kelebihan sekian-sekian, boleh berjalan atas air, terbang atas angin contohnya. Kita kata kalau penetapan ibadat tanpa mari daripada sunnah Nabi, maka itu nama dia rekaan. Kena ingatlah dia punya kaedah. Tak payah tanya banyak-banyak dah. Semua bacaan-bacaan, zikir-zikir kita boleh baca. Tetapi nak menetapkan ini pahala, ini sekian-sekian, berapa kali, biarlah mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ulama mengatakan selawat kita boleh selawat dengan apa-apa selawat. Tapi kalau selawat rekaan, biasanya dia akan bawa pahala yang melampau-lampau, yang pelik-pelik. Sekali baca selawat kami ni lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Selawat ini diterima oleh guru kami di Madinah, dengan tangan Nabi keluar daripada kubur, holo tangan salam, ijazahkan selawat ni. Orang tanya dia, kenapa Nabi tak ajar ke sahabat? Dia kata tak padan dengan sahabat nak terima selawat ni. Ini melampau. Jadi selawat macam inilah yang kita rasa patut diketepikan. Soalan yang ke-10, saya ingin mendapat penjelasan mengenai air mustakmal. Dia kata dalam kita belajar dalam fiqh ni, air mustakmal ni air yang telah digunakan ketika bersuci. Kita ambil wudu air sedikit, maka dia jadi air mustakmal. Jadi alhamdulillah, ana telah tulis keluar satu pamphlet. Tajuk dia hukum air mustakmal. Ada risalah ni. Nanti kalau tuan-tuan nak, kita suruh admin masuk dalam grup lah. Air mustakmal ni maknanya bagi kita mazhab Syafi'i, air yang suci tapi tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan, nama dia air mustakmal. Bila jadi mustakmal? Apabila air itu kurang daripada 2 qullah, keluar daripada 2 qalah. Kalau cukup 2 qalah, kita boleh celup dalam tu. Boleh ambil wuduk macam kita ambil di qalah di masjid kita kan. Zaman dulu ada qalah. Sekarang ni tak ada qalah dah. Zaman pandemik ni mana boleh main qalah-qalah. Maka air mustakmal ni ulama berbeza pendapat tentang dia. Pendapat yang pertama, air mustakmal suci tapi tidak menyucikan. Dia kata ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat ada juga mazhab Hanafi mengatakan demikian, dan Hambali. Tapi satu pendapat yang kedua, dia itulah pendapat, dia kata air ini suci dan menyucikan. Ini pendapat Imam Hasan Basri, Sufyan. Mazhab Maliki dia kata suci. Dan anda tengok Imamul Ghazali dalam muqaddimah kitab Ihya dia panjang sekali, dia bahas tentang air mustakmal ni. Nampaknya Imam Ghazali lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan air mustakmal ni, kalaulah air itu tak ada kesan apa-apa, boleh jadi digunakan.
Saya pilih pandangan yang kedua ini yang mengatakan boleh digunakan. Penjelasan panjangnya tuan-tuan tengok dalam risalah kita, air jenis dan hukum, air mustakmal dan air dua kulah. Kalau tak mau tengok pun tengok dalam YouTube. Sudah ada video kita hurai panjang, tajuk dia air mustakmal. Search je dalam apa ni, dalam halakah Abu Anah Madani di YouTube tu. Ada di situ. Mudah ya. Ada juga cerita nakal kalau tuan-tuan nak dengar lah kan. Bila admin kita kata sudah ada dalam YouTube, dia tanya balik, minta link. Kita kata tolonglah cari. Allah, dah orang dah bagi dah tempat ruang nak cari. Ujung jari semua tu. Orang ulama dulu mengembara beribu batu nak pergi cari ilmu. Kita nak mengembara ujung jari. Buka YouTube halakah Abu Anam jadi air mustakmal. Itu pun minta link juga. Jadi kadang-kadang waktu free admin kita layan, tapi waktu dia orang sibuk dia pun minta maaf gitulah. Carilah sendiri. Takkanlah nak kompai aku semua benda kena ajar belaka kan. Tuan-tuan pun pandai, telefon di ujung jari 24 jam bergayut dah. Sekarang ni orang tak cukup dengan handphone 1 2 dia bawa. Tapi nak cari ilmu tak jumpa-jumpa juga macam mana. Soalan yang ke-11, saya nak bertanya juga untuk amalan baca surah Kahfi ni kena baca 2 kali ke? Sebab ada hadis kata malam, ada hadis kata pagi. Kita kata kalau tuan rajin 2 kali dipersilakan. Tapi kalau tak rajin 2 kali, ambil sekali lah. Sama ada baca malam atau pagi. Sebab tajuk dianya kan dalam hadis tu kata diberi cahaya sampai ke Jumaat depan. Manakala kita mula minggu ni baca malam, minggu depan malam jugalah baru dia punya tempoh tu. Tempoh seminggu tu. Boleh je baca pagi pun boleh, baca malam boleh. Tengok di mana waktu yang kita mempunyai kelapangan. Yang tak bolehnya tuan-tuan tak baca. Tu tak boleh. Allahu Akbar. Yang tak baca tu tak boleh. Jadi kata ulama, zakaral fuqaha, ulama kata yajuz, harus baca surah Kahfi ni ba'da ghurubi syamsil khamis, selepas maghrib. Masuknya maghrib hari Khamis sampai ke sebelum maghrib hari Jumaat. Macam selawat juga. Selawat ni kita diminta supaya berselawat daripada maghrib Khamis sampai maghrib hari Jumaat. Mana 24 jam tempoh. Malangnya kita tak sampai 2 kali, 200 kali tak sampai. Tapi kalau waktu Zoom panggil kan, pukul 4 pagi nak bangun selawat, boleh pula bangun. Yang Nabi suruh buat banyakkan selawat pada hari Jumaat ni sebab tak ada Zoom panggil, kita tak terbuat. Ini masalah kita, bukan masalah Zoom. Baik, jadi saya kata surah Kahfi tadi kalau nak baca 2 kali, bacalah. Kalau tak mau baca 2 kali, baca sekali pun boleh. Ini ada soalan yang menarik lah. Apakah beza perkataan dalam Quran fatara, khalaqa, ja'ala, yursil, yab'asu. Kita kata perbahasan ni panjang. Biasanya anak akan hurai ketika kita sampai di ayat tertentu. Cuma ulama katakan khalaqa, fatara kan. Khalaqa menciptakan, menjadi. Fatara pun menciptakan. Fatara maknanya mencipta daripada tanpa. Contoh, ja'ala jadi juga. Jadi dia punya perbahasan dia panjanglah. Khalaqa tu makna yakni ijadu syai', mengadakan sesuatu. Ini khas bagi Allah Azza wa Jalla sajalah. Sebab dia yang menciptakan. Jadi la yusnadu ila bashar. Kita tak boleh kata dia ni khalaqalah, ja'ala, kita buat boleh. Tapi yang menciptakan betul-betul siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Fatara, jadi fatara ay aujadahu ibtidaan. Mencipta kali pertama itu dipanggil fatara. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni, tak ada lagi benda tu. Ja'ala hadzal fi'lu ya'ti ba'dal khalq. Allah Taala dah ciptakan makhluk ni daripada sekian-sekian, jadi orang lain tu buat je. Dia pada juru buat. Wallahu alam, panjang perbahasan. Sama juga yursilu yab'asu. Biasanya kalau kata al-ba'su lebih kuat. Irsal dia panggil irsal ni macam kita kata menghantar. Saya hantar pegawai saya pergi. Biasa ya. Tapi kata kalau al-ba'su maknanya kita mengutuskan satu rombongan. Itu dipanggil beza di antara al-ba'su wal irsal. Wallahu alam. Tengok dalam kitab lughah, panjang perbahasan dia. Soalan yang ke-13, adakah fidyah solat? Yang ni ilmu amali.
sesuai lah kalau kita nak bincang-bincang di sini. Sebab ada orang sebarkan video menggalakkan supaya pergi bayar fidyah solat. Setiap solat cupuk beras. Sama macam puasa. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Puasa fidyah memang disebut. Dalam Al-Quran Tuhan sebut it'am tu. Fafidyatun. Itu dalam ayat haji. Mana ayat puasa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Fidyah tu disebut. Tapi untuk puasa. Dalam solat tidak disebut. Dalam hadis pun tidak ada Nabi kita suruh ganti solat, tidak ada. Yang ganti puasa memang ada. Maka kita mengatakan Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin, tuan-tuan dengar, saya baca kitab mazhab Syafi'i ini. Man mata wa alaihi salatun, siapa dia mati, dia meninggalkan salat, fala qada'a wala fidyah, tak ada qada, tak ada fidyah. Wa fi wajhin. Jadi ada satu pandangan ini wa alaihi wajh, satu pandangan daripada mazhab alaihi katsirun min ashabina, ramai jugalah ulama mutaakhir Syafi'i, ulama awal tak ada. Dia kata yut'im, dia boleh bagi makan setiap solat itu secupuk. Intaha wallahu alam. Kita mengatakan ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil untuk bayar solat. Kalau tidak ramai orang tak solat, dia senang-senang sewenang-wenangnya, tak ada masalah. Aku dah sediakan duit dah sediakan untuk bayar pampasan solat. La, kita kata tidak ada dalil. Sebab itu bagi anak, bila orang mari nak bayar fidyah kepada ayah dia, saya akan nasihat. Tak ada dalil ni tuan-tuan, bayar solat ni, pampasan untuk solat ni tak ada dalil. Dia kata tak apalah ustaz, saya dah niat dah nak bayar, saya bagi sedekah lah berah ni kepada arwah ayah. Boleh kita terima. Tapi kalau kata nak bayar, sukar. Nanti kita endorsekan bayaran sedangkan benda tu tidak ada dalam syariat, bermakna kita makan hak orang tanpa hak. Sama juga dengan fidyah puasa. Bukan semua orang sakit kena bayar fidyah, ada orang sakit tak payah bayar fidyah. Contohnya orang ni sakit bulan Ramadan baru ni. Sakit berterusan, kena stroke ke kena apa, sampai dia mati. Imam Nawawi kata tak payah bayar fidyah. Sebab dia tidak ada masa untuk ganti balik puasa dia. Kena hati-hatilah dalam masalah ini. Ni ada setengah ni galakkan video. Nak bayar sini-sini. Cara nak bayar, mari sini. Mari sini. Kita beli beras, kita tolak, mari, kita letak atas troli. Tolak, mari. Akhir sekali, bolehlah 500 kau ustaz. Terbayarlah sudah fidyah solat kita selama 50 tahun. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tahu, tolak, mari. Begitu ke caranya. Kalau awak nak sedekah sungguh. 50 beg, 50 kapik beras, ambil. Sedekah. Untuk arwah ayah saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Pahala sampai kepada dia. Boleh. Tapi kita, ustaz-ustaz, bapak lebay, kalau benda yang tidak ada dalil, jangan berani-berani kempen orang. Masalah ini. Baik, soalan yang ke-14. Saya ambil sikit hari ni. Kalau kita baca dalam solat, surah yang ada sajadah, contohnya surah Al-A'raf. Al-A'raf ni akhir surah dia ada sujud tilawah. Kita pun turun. Selepas daripada bangun semula, tegakkan balik kepada qiyam, boleh terus rukuk atau kena baca surah lain? Jawabnya ada dua cara di sini. Para ulama mengatakan apabila kita bangun, kena bangun berdiri. Sebab kita nak rokok tu daripada jangan bangun tu pakai rokok lalu, tak boleh. Bangun tegak dulu. Maka di situ kita ada dua pilihan, sama ada kita nak sujud, nak rokok selalu ataupun nak baca ayat. Boleh juga. Contohnya kita kata bila kita i'tidal, selepas daripada kita sujud, kita bangun, Allahu Akbar, berdiri balik. Kalau kita nak sujud, nak rokok, boleh Allahu Akbar, rokok. Ataupun kita nak sambung surah lain, dua-dua tu boleh. Dua-dua tu dibenarkan. Sama ada yaqra ba'da ruku', ba'da sujud wa qabla ruku' au wa in qara'a fala ba'sa.
Jadi maknanya boleh dua-dua lah. Nak baca boleh, tak nak baca pun boleh dah. Dah akhir surah dah. Kita pun rakaat yang kedua dah, kita nak turun balik, turun lah. Soalan yang ke-15 dalam kuliah semalam. Kuliah Riyadhus Salihin, larangan daripada isbal, melabuhkan pakaian lebih daripada 2 buku lali bagi orang lelaki. Khilaf ulama di situ. Ada ulama mengatakan kalaulah sombong maka dia haram, dosa besar. Kalau tak sombong dia makruh. Ada juga sebagian ulama sekarang mengatakan sombong ke tak sombong haram belaka. Jadi kita ambil jalan tengah lah. Jalan tengah yang mengatakan kalau sombong haram, kalau tak sombong makruh. Sebab itulah anak kata eloknya kita keluar daripada khilaf. Jangan duk labuhkan pakaian kita lebih daripada buku lali. Baik, hukumnya dalam solat macam mana? Sebab kita tengok ramai di kalangan orang-orang kita ni, masyarakat kita, bila nak solat dia lipat kaki seluar. Kan? Sebab dia tak mau solat dalam keadaan pakaian yang makruh. Wallahu alam. Jadi kita kata seeloknya bukanlah dalam solat je, luar solat pun jangan lebih daripada buku lali lah. Potong selalu seluar kita biar setakat itu. Biar setakat mana? Setakat buku lali, nak keluar daripada khilaf ulama. Jadi pandai pula dia, waktu nak solat dia lipat seluar, lepas solat labuh balik kan. Sebab apa? Sebab takut jadi makruh dalam solat, tidak baik. Wallahu alam. Panjang dah huraian tentang semalam. Kita dah hurai panjang dalam kuliah Riyadhus Salihin bab yang ke-118 dan 119. Soalan yang ke-16, adakah sekiranya saya melipat kaki seluar saya ke parah setengah betis diambil kira sebagai tidak melabuhkan pakaian? La. Dalam hadis malam kita sebut hadis sahabat mari tanya tentang pakaian kan. Jadi Nabi kata setakat setengah betis. Kalau tak mau juga turun bawah tak apa, tapi jangan lebih daripada bawah pada buku lali. Cuma soalan dia ni, kalau dia pakai seluar sampai betis macam mana? Kita kena tengok ke suasana lah, suasana. Mungkin suasana di tempat kita orang tak pakai macam tu. Kalau nak pakai setakat tu, dia pakai seluar mandi tu, boleh je. Seluar naik gatih basikal kan. Seluar naik basikal, banyakkan penggatih ni, seluar dia setakat betis je. Nah, kalau seluar bola sampai paha, maka kita mengatakan tengok keadaan. Pasal itulah dalam fatwa semasa ni, fatwa Lajnah Daimah kata, raf'u saw ila nisfi saqad yakun tarkuhu aula. Jadi kita kena tengok kepada keadaan. Kalau orang tengok pelik, apa dia ni seluar kat ni, kita turunkanlah, tapi jangan lebih daripada buku lali. Kalau kita kata masyarakat kita ni biasa-biasa, tak apa, silakan. Jadi tengok, jangan sampai kita buka pintu orang duk mengumpat kita. Oh, saya ikut sunnah ustaz. Sunnah boleh sampai bawah. Kenapa pula kita nak berkerah di situ? Kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. Ada setengah pelajar dia kata dia tak puas hati lah, buat anak ni tak keras. Dia punya jawapan. Kalau kata ulama kata setakat ni ya, kenapa? Kita ada pandangan banyak. Saya ni memilih pandangan yang lunak, yang sederhana, reality dalam kehidupan kita. Reality dalam kehidupan kita. Sebab tu anda tengok ramai juga syekh-syekh kami di ulama-ulama besar, tapi kain dia tak ada setengah betis. Dia duduk turun sampai buku lali, sampai atas buku lali sikit. Kita kata kenapa syekh tak angkat betis? Dia kata bukan syarat. Bukanlah makna tidak isbal sampai setengah betis. Jadi kita kena letaklah situ. Ambillah pandangan yang sederhana. Kita kata Alhamdulillah. Hadzal ladzi nakhtaruhu, ini cara jawapan yang kami pilih. Soalan yang ke-17. Ayat Quran surah Inna Qur'anal Fajri. Ayat 78 surah Al-Isra. Ayat itu adakah masuk keistimewaannya solat subuh itu? Kita kata na'am, solat subuh ni memang solat yang banyak keistimewaan dia. Pasal itulah kata di para ulama tafsir, kan, wa Qur'an al-fajri, maksudnya solat subuh sendiri itu, sebagaimana ditafsir oleh Ibnu Abbas dan lain-lain ulama salaf. Sebab Quran tu dia panggil termasuk daripada rukun solat itu baca Quran. Masuk dari rukun solat itu baca Quran. Kata Ibnu Katsir,
wa qauluhu ta'ala wa Qur'an al-fajri, yakni solat fajar. Cuma ada kelebihan, na'am. Sebab solat fajar itu masyhur disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang tukar shift, yang malam dengan yang pagi, dia turun waktu solat subuh. Jadi solat subuh tu kita sekali dengan malaikat, maka itu ada kelebihan. Untuk maklumat panjang, saya syorkan tuan atau puan tengok kepada rakaman kita tafsir surah Al-Isra ayat 78. Tuan-tuan buka dalam YouTube, cari Al-Isra, tafsir surah Isra siri yang ke-20. Sudah terjawab di sana, panjang perbahasannya. Alhamdulillah. Soalan yang ke-18, Allah melarang kita menyakiti orang yang kita beri. Dia panggil mengungkit, kan? Mengungkit pemberian itu larang, dosa besar. Soalan saya, kalau kita minta hutang dengan orang termasuk menyakitkan juga. Kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kalau hutang itu sudah cukup tempoh. Tempoh dia hari ni 4 hari bulan 9 2021. Kita pun tahu dia ada duit. Dia baru dapat bonus ke, dapat berim ke, dapat apa ni. Ni lah orang duk sibuk-sibuk duit sehari dua ni, apa benda yang duk kelahi ni. Sampai bertukar kerajaan ni. Isu duit KWSP ni, contohnya dia baru dapat duit. Contohnya. Kita pergi minta sebab waktu sudah cukup. Tidak bernama menyakiti orang. Tapi kalau dia memang tak mampu, tak larat, maka Allah Ta'ala galakkan kita, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kita tengok dia tak larat, dia kena PKP, dia kena hilang pekerjaan, walaupun tempoh meminta hutang sudah cukup, kita lanjutkan tempoh, moratorium kata orang sekarang, itu lebih baik. Digalakkan. Nabi sebut dalam hadis, man anzara mu'siran, siapa dia menangguhkan hutang orang yang susah, aw wada'a anhu, atau kita lepaskan hutang, tak apalah, musim PKP, aku alhamdulillah rezeki banyak, engkau sempit, aku maafkan hutang, lagi besar pahala. Azallahullah, orang ini boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Hadis ini sahih Muslim. Alhamdulillah. Jadi kita kata tidak menyakiti, sebab kita bagi menuntut hak kita, bukan bagi kacau dia, kan? Bukan bagi kacau dia. Tak payah. Cuma banyak kali dia orang tanya soalan ni, dia kata apa? Apa ni? Orang ada duit tak nak bayar hutang. Itu dia panggil matlul ghani zulmun. Orang yang ada duit tak nak bayar hutang yang sudah cukup tempoh, itu suatu kezaliman nama dia. Jangan buat. Soalan 19, pada siapa yang terbaik untuk bersedekah? Kerabat yang guna wang sedekah untuk beli makanan atau bersedekah pada pelajar tahfiz yang ramai, pahala manakah yang akan berterusan? Kita kata gini, masalah pahala berterusan satu kes. Masalah aulawiyat kepentingan, di antara keluarga kita yang lapar, yang tak cukup makan sekarang, musim-musim macam ni, kita utamakan keluarga yang dekat dulu. Sebab mungkin dia di kampung kita ya kenal dia. Tapi mahak tahfiz ni mungkin ada guru dia kenal ramai orang, anak murid dia, kan? Mana ramai lagi peluang orang lain untuk berinfak. Jadi kita utamakan yang dekat dengan kita dulu. Lebih-lebih lagi dalam hadis yang Nabi, orang tanya Nabi tu, Nabi kata apa? Sedekah kepada keluarga terdekat, sadaqatun wasilatun. Sedekah dan hubungan silaturahim. Tapi kalau kata nak beza, sebab itulah kata di para ulama, it'amus sajid aula min zinatil masajid. Beri makan kepada orang sujud, maknanya orang-orang, lebih baik daripada kita duk hiaskan masjid. Hias masjid ni, kalau kita tak hias pun boleh solat. Tapi tak bagi makan kepada orang lapar ni, mati dia. Utamakanlah. Tapi kalau nak pahala yang berterusan, dia panggil wakaf. Itu lain. Sebab itulah saya ada 2 akaun yang kita iklankan kepada para pelajar. Satu dia panggil akaun pembangunan. Itu kita akan buat bangunan, wakaf. Satu lagi akaun pentadbiran, pengurusan dalam yayasan kita ini bebas. Kita boleh bagi allowance pada guru-guru, kita boleh bagi bantuan makanan, kita boleh, maknanya 2 akaun yang berasingan. Itu untuk dipahamlah. Ada orang tanya,
Dia kata apa yang berbeza? Satu pembangunan, satu lagi yayasan. Kita kata pembangunan itu untuk bangunan wakaf. Sama ada kita buat bangunan baru ataupun kita baik pulih yang sudah rusak, yang sedia ada, ataupun yang yayasan ni bebas kita bagi makan pada warga kita, bagi makan pada orang miskin, bagi bantuan pendidikan anak-anak pelajar nak pergi mengaji, bagi apa ni kerja-kerja dakwah kita ni, itu berbezalah. Baik, soalannya seterusnya. Yang ke-20, minggu lepas pihak ahli kaji bintang astronomi keluar kenyataan ramalan asteroid taik bintang bakal lalu di orbit dari jarak juta kilometer. Juta lagi kilometer, bukannya dekat, juta kilometer ni berapa jauh. Tapi kenapa tak ada pun ahli-ahli agama ni suruh orang solat hajat? Kita kata tuan-tuan, kita kena tengok jenis. Kita nak solat ni bukan boleh reka sendiri. Yang pertama sekali, solat gerhana memang Nabi buat. Nabi SAW lakukan, kan nanti kita buat. Tetapi dalam masalah ini, pihak angkasa, NASA, dia kata biasa je tu. Tengok dalam kenyataan yang dikeluarkan. Baca habis dia punya surat khabar ni, baru sedap. Saintis NASA nafikan, dia kata tidak memberi ancaman. Tidak memberi ancaman kepada bumi kita ni. Sebab dia mari berapa ribu kilometer lagi. Tengok ni. Dalam 21 Mac 2021. Agensi angkasa Amerika, nama dia NASA, berkata, lintasan asteroid ini itu tidak mewujudkan ancaman pelanggaran dengan bumi sama ada pada waktu ini, pada abad yang akan datang. Itu tahu bila nak berlaku. Maknanya kalau bila berlaku kiamat esok. Jadi para ulama kita tak ada lah nak ambil nak reka-reka benda ni. Jangan duk reka dalam bab ibadat ni. Kita kena buat mengikut apa yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar, itu respon saya ringkaslah. Kan? Jadi bukan semua benda yang kita takut ni pakak mari maya hajat belaka. Baik, soalan yang ke-21, bolehkah setiap sumbangan kepada yang memerlukan kita niat zakat? Dia gini, zakat ni dia ada haul, ada tempoh. Setahun cukup masa kena keluar zakat. Tapi kalaulah waktu kita punya haul Ramadan. Tapi orang sekarang ni bulan Muharram, keluarga kita ni sangat memerlukan daripada duit. Boleh kita takdimkan keluar zakat dulu. Jadi kalau kita nak niat zakat kepada kita beri, kita kena tengok lah. Yang pertama, zakat kita ni memang confirm cukup nisab. Yang kedua, orang yang kita nak beri tu memang asnaf, baru kita boleh niat zakat. Kalau tidak tak boleh niat zakat. Kalau niat zakat tak jadilah, sebab dia bukan asnaf. Kena perhati tengoklah. Baik, soalan 22, pencerahan tentang amalan Yasin 7 mubin. Kita kata ini laisat minas sunnah, bukan mari daripada sunnah. Sunnahnya kita baca Quran, Yasin wal Quran hakim sampai ke akhir surah. Ini Yasin pusing balik, tambah tarik. Ini semua ni cara-cara rekaan yang dibuat oleh orang. Kemudian ada pula dia punya kelebihan, pelik-pelik ni, baca Yasin mubin ni boleh jadi itu jadi ni. Kita kata semua cara-cara yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Kepada pihak penganjur, saya syorkan supaya berhentilah benda ni. Kalau nak baca Yasin, baca Yasin. Baca Yasin pula macam-macam dia punya kelebihan yang direka. Kita kata bacalah ayat-ayat Quran. Jangan duk banyak duk mereka dalam ibadat ni. Banyak dalam ibadat ittiba walaysa libtida'. Makna kita kena ikut hak ada dianjurkan oleh syarak. Jangan kita duk reka sendiri cara-cara yang kita kena buat. Soalan yang ke-23, hukum makmum baca Fatihah dalam surah Jahriyah. Jadi kita mengatakan, saya memilih pandangan para ulama yang mengatakan wajib baca Fatihah ke atas makmum dalam semua solat, yang jahri dengan yang sirri. Siapa dia kata ni? Pandangan yang mengatakan kita kena baca Fatihah ni daripada fatwa daripada Sayyidina Umar, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amru, Abu Hurairah, Imam Bukhari, mazhab Syafi'i kalau kita nak. Untuk ulama semasa ada juga. Ni ada setengah pelajar kita ni, bila kita pilih pandangnya, dia kata ustaz tak ikut sunnah. Sebab suruh orang baca Quran, baca juga Quran. Sedangkan dalam Quran Allah kata bila orang baca Quran fa'ansitu, mu kena dengar.
Kita kata jangan begitu tuan-tuan. Kan? Dalam hadis yang muttafaq alaih. Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat siapa tak baca Fatihah. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka ulama yang mengatakan tak wajib itu mazhab Hanafi, dia kata ini menafi kamal, bukan nafi sah sihah. Kita kata ada khilaf di situ, tapi saya pilih pandangan yang kata kena baca Fatihah. Oh, dia kata ustaz, ini sunnah ni. Tuan-tuan, saya sudah baca fatwa ulama semasa yang dikira pejuang sunnah dalam dunia ini. Kata di ulama ini kata, ini mazhab Syafi'i wa rajjahahu. Pandangan yang kata kena baca ni dikeluar oleh mufti Arab Saudi Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muhammadul Mukhtar. Itu nama-nama yang disebutlah, walaupun setengah orang tak suka, setengah orang ni nak dengar nama ni. Pasal itulah saya kata saya memilih pandangan yang kena baca Fatihah. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-24, ada kalanya kita ada masalah nak mengadu kepada Allah dengan bahasa Arab tak pandai. Bolehkah kita doa dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa Melayu? Jadi ulama khilaf dalam masalah ini. Ada mengatakan zikir-zikir khas dalam solat, macam subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, bacaan tahiyat itu tak boleh diterjemahkan. Al-Fatihah tak boleh diterjemah. Kita kena baca dengan bahasa Arab. Tapi kalau doa sekiranya kita tidak mampu dengan bahasa Arab, jadi ada ulama yang mengatakan boleh. Boleh apa ni? Boleh kita doa dengan bahasa kita, bahasa Malaysia boleh. Ya Rabbi ya Karim, keluarga saya ni sakit ya Rabbi. Keluarga kita ada yang kena Covid, sembuhkanlah mereka, boleh. Tapi seeloknya, seafdalnya kita baca dengan bahasa Arab. Sebab keluar daripada khilaf tu. Jadi sebaik-baiknya janganlah kita baca doa tu dalam solat fardu. Kita baca dalam solat sunat ataupun kita solat hajat, kerana kepentingan kita baca. Kalau payah juga kak, tunggu lepas solat lah solat. Lepas kita solat kita baca. Jadi bolehlah. Ada ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan bagi orang yang tak pandai bahasa Arab boleh. Ya juzu bil arabiyah wa bi ghairil arabiyah. Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir, adakah berdosa jika selepas kita belajar i'rab Quran, kita salin kemudian kita berhenti? Tak berdosa. Kalau boleh salin sampai habis, terbaik. Tapi kalau tak habis, kita berhenti setakat itulah dulu kan. Kita kata Alhamdulillah. Cukuplah 25 soalan untuk hari ini. Soalan yang baki lagi, kita cuba jawab besok insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.